Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan mutahayyirah muqayyadah. Kita di sana ada mustahadah yang diberikan nama kepada dia mutahayyirah muqayyadah. Yang dimaksud dengan al-mutahayyirah al-muqayyadah adalah perempuan mustahadah mu'tadah ghairul mumayyizah, boleh, an-nasiyah lil qadri ataupun an-nasiyah li qadri al-'adah dun al-waqt atau al-waqt dun al-qadr. Maksudnya perempuan yang pernah dah beradat sebelum daripada ni, tetapi dia lupa, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Lepas tu dia lupa kadar adat dia ingat waktu sahaja, ataupun dia ingat waktu tapi dia lupa kadar. Dia ingat waktu sahaja, lupa kadar, ataupun ingat kadar, lupa waktu. Jadi hukum dia kata dia falil yaqini hukmuh. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Matan Minhaj. Bagi hak yang yakin hukumnya. Kalau yakin haid, dia mengambil hukum haid. Kalau yakin suci, dia mengambil hukum suci. Manakala dia pada waktu yang ihtimal haid dan ihtimal suci, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dalam bab wati, dia seperti perempuan yang haid. Dalam bab ibadat, dia seperti perempuan yang suci. Ketika ada ihtimal inqita', maka di situ wajib dia kena mandi untuk setiap waktu, untuk setiap fardu, Jadi pendek kata, dia kena nengung juga ni. Kena nengung. Tetapi masalah dia ni boleh dia tanya ustazah-ustazah ataupun ustaz-ustaz. Tapi sebaik-baiknya tanya ustazah lah dulu. Tanya ustazah. Sebab benda yang berkenaan dengan darah ni, banyak orang yang nak jawab tu dia perlu kena tanya. Tanya tu, tanya ni. Sebaik-baik cari ustazah. Ustazah alhamdulillah ramai hak yang pakar dalam bab darah wanita. Baik. Katanya mithalul hafizati lil waqti dun al qadri ka an taqul. Contoh al-hafizah, perempuan yang ingat lil waqti dun al qadr, waktu tapi tidak kadar. Duna dengan makna tidak. Dia duna ni dia banyak makna dia. Ka'an taqul, seperti dia kata mana? Kana haidhi yabtadi'u awal asy-syahr. Adalah haidku mula awal bulan. Haidku, ni contoh dia. Haidku mula awal bulan. Haidku awal bulan mula lah. Jadi masuk satu hari bulan Islam, mula haid aku. Sebagai contoh kan. Maka kalau dia kata haid dia mula awal bulan, yang mana dia ni ingat waktu tu awal bulan, tapi dia lupa kadar, maka fa yaumun wa lailatun minhu haidun biyaqin. Sehari semalam daripada awal bulan adalah haid secara yakin. Kerana sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Jadi kata haid dia mula awal bulan, tapi berapa hari dah ingat. Awal bulan mula, lega lalu lah. Jadi sehari semalam daripada awal bulan tu, itu adalah haidmu. Lepas tu secara yakin haid. Baik. Hari kedua ada yakin ya? Sebab sekarang ni dia ingat kadar. Apabila dia ingat kadar, mungkin sehari semalam, mungkin 2 hari 2 malam.
Tapi sekurang-kurang sehari semalam. Jadi sehari semalam tu pasti dah. 2 hari 2 malam mungkin. Haid mungkin tidak. Tidak gitu. 3 hari 3 malam mungkin haid mungkin tidak. Sebab itulah haid dia sehari semalam hak tu memang yakin. Tapi sebenarnya benda ni atas orang puang tu sendiri sebenarnya. Atas orang puang. Kadang-kadang orang puang ni dia tidak ingat kadar hak yang lebih tepat. Tapi dia kata 4 hari tu pasti dah. Kalau dia kata 4 hari pasti tapi lebih tu dah ingat. Maka ketika tu kita kata 4 hari tu haid secara yakin. Faham lagi? 4 hari tu haid secara yakin. Sebab dia kata 4 hari tu memang 4 hari tu memang ya dah lah. Tapi hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 tu tak ingat lah. Haid ke tak ingat. Okey, jadi 4 hari tu yakin. Hak yang kata sehari semalam tu haid yakin haid adalah dia memang dah ingat langsung hari. Sehari semalam mungkin juga. 2 hari 2 malam mungkin juga. 3 hari 3 malam mungkin juga. Kalau gitu sehari semalam memang yakin haid. Sebab sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Tidak mungkin kurang daripada sehari semalam. Sebab dia sehari semalam tu haid secara yakin lianna sehari semalam tu aqallul haid adalah sekurang-kurang haid. Okey. Jumpa dah mana haid secara yakin. Kita nak tengok mana pula suci secara yakin. Wa nisfuhu tsani dan separuh asy-syahr ats-tsani yang kedua. Dia tidak separuh yang kedua. Separuh yang kedua bermula pada hari yang ke-16. Dan sehari semalam hari pertama haid secara yakin. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jadi bermakna bermula pada hari yang ke-6 dah suci secara yakin. Nampak kan? Sebab tu dia katakan wa nisfu tsani wa nisfuhu tsani nisfu asy-syahr ats-tsani tuhurun biyaqin, suci secara yakin. Sebab dia separuh yang kedua tu suci secara yakin 5 marrah kerana apa hak yang telah lepas. Ada dah penjelasan hak lepas dah. Apakah penjelasan hak yang lepas? Anna aktsaral haidhi ay min anna aktsaral haid. Itu dipanggil anna bayan bagi ma marrah. Apakah apa hak yang telah lepas? Lepas min anna aktsaral haid, iaitu bahawasanya sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Okey, faham tak lagi? Lepas tu wa ma baina zalika, dan barang yang di antara demikian itu. Hak di antara hari yang pertama dengan hari yang ke-16. Maksud benda di antara hari pertama dengan hari ke-16, hari kedua hingga hari yang ke-15. Tidak gitu. Sebab hari pertama haid secara yakin, 16 ke atas adalah suci secara yakin. Jadi bermakna hari yang kedua hingga hari yang ke-15 ni tu ma baina zalika yahtamilul haidha wa tuhra wal inqita'. Betul tak itu? Wal inqita' bukan kita ana ditulis walang qita', bukan. Wal inqita'. Betul tak situ? Waw, lepas waw alif lam alif nun qaf ta alif ain. Betul? Baik. Ini kita ada salah. Jadi barang yang di antara demikian itu, maksudnya hari yang kedua hingga hari yang ke-15 adalah ihtimal inqita'. Jadi apabila ihtimal inqita', maka boleh juga digunakan istilah tuhran mashkukan fi. Jadi bermakna dalam masalah ni tidak ada haid mashkukan fi. Tidak ada benda haid mashkukan fi. Ada haid secara yakin, ada benda ada tuhur mashkukan fi. Lepas tu ada tuhur mana? Biyaqin. Faham tak ni? Nampak lagi? Okey, sekali lagi. Kita contoh dia lagu mana? Seorang perempuan ni dia datang darah lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang mana darah tersebut satu sifat sahaja. Jadi apabila satu sifat bermakna dia adalah ghairu al-mumayyizah. Maka apabila dia ghairul mumayyizah, maka dia kena tengoklah adat sebelum daripada ni sebagai ukuran untuk kita letakkan berapa hari haid dan istihadah dia pada bulan ni. Okey, tengok bulan hak lepas dah. Tiba-tiba dia kata, "Oh, bulan lepas dah hamba dah ingat." Hamba dah ingat
Dak ingat benda. Dak ingat kadar. Tapi waktu ingat. Dia dak ingat kadar. Tapi ingat waktu. Ini panggil al-mutahayyirah al-muqayyadah. Kita tanya. Mu dak ingat kadar tapi mu ingat waktu. Cuba cerita sikit. Dia kata, hak lepas dah, hari yang pertama tu, hari pertama daripada, hari pertama, maksudnya awal bulan, hari pertama daripada, awal bulan tu lah. Awal bulan, Berapa hari? Berapa hari aku tak ingat. Sehari semalam. Mungkin juga 2 hari 2 malam. Mungkin juga 3 hari 3 malam. Mungkin juga. Okey, jadi bermakna kita kata ni, sehari semalam, daripada awal bulan, adalah haid secara yakin. Atau haid secara yakin. Sebab berpandukan kepada bulan yang sebelum daripadanya, yang mana dia kata awal bulan, dia datang darah. Okey, boleh faham? Sehari semalam haid secara yakin kerana sehari semalam tu adalah sekurang-kurang haid. Dan kita kabar bukan mesti sehari semalam secara yakin dalam masalah ni. Atas orang puan tu diri. Okey, atas dia diri. Kalau dia kata, dak haid apa lebih dari sehari semalam. 3 hari. 3 hari, dak ingat 3 hari sampai ke dak. 2 hari, 2 hari tu pasti dah. Okey, jadi bermakna 2 hari tu haid secara yakin. Okey, boleh faham? Jadi maksudnya atas dia. Dan sekarang ni, contoh ni, tak tahu. Dia kata, aku marilah haid. Tapi tak tahu apa hari sehari semalam. Mungkin juga sehari semalam. Ke lebih lah. Dia main gitu. 2 hari 2 malam. Mungkin juga. Ke kurang lah. Ke lebih lah. Dia main gitu. Jadi begini ya. Sehari semalam, haid dah. Sebab sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Okey, boleh. Jadi oleh kerana hari pertama adalah haid secara yakin sehari semalam. Dia kok mana-mana pun, hari ke-16 adalah suci secara yakin kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Jadi bermakna hak yang tepat kita nak kira sekarang ni hari yang kedua hingga hari yang ke-15. Hari yang kedua hingga hari yang ke-15 ihtimal 3. Ihtimal haid, ihtimal suci, ihtimal inqita'. Jadi apabila ihtimal 3, maka wajib dia kena sembahyang dan wajib dia kena mandi untuk setiap fardu. Okey, boleh faham? Jelas dah? Okey, habis. Katanya wa mithalul hafizati lil qadri dunal waqti. Contoh perempuan yang ingat kadar tidak waktu. Dia ingat kadar tidak waktu. Tapi masalah ingat kadar dan tidak waktu ni ada syarat dia. Kalau tak cukup syarat dia, maka walaupun dia ingat kadar, tetap dia tidak dapat mengeluarkan diri dia daripada lingkungan ataupun kategori mutahayyirah mutlaqah. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita bincang mutahayyirah dia, mutahayyirah muqayyadah. Dia mutahayyirah muqayyadah, dia berbeza dengan mutahayyirah mutlaqah. Sebab mutahayyirah muqayyadah, kebiasaannya ada haidun biyaqin, ada tuhurun biyaqin. Okey, boleh faham? Jelas tak? Manakala mutahayyirah mutlaqah, setiap waktu yahtamilul haidha wa tuhur. Dia tidak perbezaan. Tidak ha? Okey. Jadi hak yang al-hafizah lil qadri dunal waqt, dia ada syarat ni. Syarat nanti dia akan sebut lepas daripada ni. Kalau tak cukup syarat ni, tetap dia adalah mutahayyirah mutlaqah walaupun dia ingat kadar. Okey, boleh faham? Okey, cuba kita tengok contoh dulu. Wa mithalul hafizati lil qadri. Contoh perempuan yang ingat kadar dunal waqti, tidak waktu. Dia katakan ka'an taqul, seperti bahawa dia berkata, haidhi khamsatun fil ashril al-awwal. Haidku 5 hari pada 10 yang pertama. Jadi bermakna kita bagi 30 hari itu kepada 3. Orang puan ni daur dia 30 hari. Dia tidak daur haid dan suci dia 30 hari. Sebab tu dia buat mari fil ashril awal minas syahr, daripada sebulan. Jadi daur dia adalah syahr. 30 hari daur dia. Faham tak ni? Dia tidak daur. Kitaran haid dan suci dia berlaku dalam tempoh 30 hari. Sebab adakah semua orang puang saat ni tu daur dia adalah 30 hari? Tidak. Ada orang puang 29 hari. Ada orang puang 28 hari. Ada orang puang 27 hari. Ada perempuan 25 hari.
5 hari haid, lepas tu 20 hari suci. Gitu daur dia. Okey, jelas. Hak ni haidhi khamsatun fil ashril awal min asy-syahr. Haidku 5 hari. Okey, 5 hari tu dipanggil benda kadar. Kadar kan? Fil ashril awal, di dalam 10 yang pertama. Benda di dalam 10 yang pertama. Dia ingat kadar. Waktu dia ingat. Lepas tu orang tanya, dah waktu dah ingat kan? Dia tu dia ingat 10 yang pertama. Tak gini, waktu hak yang betul-betul. 5 hari ni duduk mana? Okey. Okey je lah. Hak tu dia tak tahu. Tapi dia kena tahu 5 hari saat ni tu duduk dalam lingkungan 10 hari ke 15 hari. Itu mesti dia kena tahu. Kalau dia kata 5 hari dalam, dah tahu lah, dalam tempoh 30 hari, itulah 5 hari. Hak tu bermakna dia dinamakan mutahayyirah mutlaqah. Sebab tak cukup syarat. Okey, boleh faham? Dia bukan mutahayyirah muqayyadah. Jelas? Nanti kita akan tengok syarat yang dia akan sebut lepas daripada ni. Dia kata haidhi khamsatun fil ashril awal. Haidku 5 hari pada 10 yang pertama minasyahr, daripada sebulan. La a'lamu ibtida'aha. Aku tidak mengetahui permulaannya. Aku tak tahu bila mula. Mula hari ke berapa aku tak tahu. Faham tak ni? Tapi kalau kita tengok, kalau dia kata 10 hari, jadi dalam 10 hari yang pertama, ia kata dia tidak tahu mula hari yang berapa. Ia sebenarnya adalah, tengok 10, 9, 8, 7, 6. Jadi sebenarnya hak yang dia syok saat ni tu, mula pada hari ke-6 ke, mula pada hari ke-5 ke, mula pada hari ke-4 ke, mula pada hari ke-3 ke, mula pada hari ke-2. Hak ni je dia syok. Jadi maksudnya dia syok mula hari ke-2 ke, ke-3 ke, ke-4 ke, ke-5 ke, ke-6. Okey, boleh faham? Tidak mungkin mula pada hari yang ke-7. Sebab haid di 5 hari. Penghujungnya hari yang ke-10. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jadi bermakna dia ragu-ragu daripada hari kedua ke sampai ke hari ke-6 ni, bila mula keluar. Mungkin hari kedua, mungkin hari ketiga. Sini je sebenarnya. Okey, jelas kan? Tu maksud pada la a'lamu ibtida'aha. Ustaz, daur kita haid dan suci itu boleh berubah juga kan pada seorang wanita itu, yakni bulan ni 30 hari, bulan berikutnya mungkin berubah, mungkin sama seperti bulan sebelumnya. Ya. Dia daur boleh berubah. Sebab dia adat perempuan, dia boleh berubah. Adat perempuan boleh berubah. Boleh berubah. Haid dia, bilangan suci dia, daur dia boleh berubah. Cuma apabila, walaupun boleh berubah, tetapi kena ingat apabila berlaku istihadah, maka bulan yang sebelum daripadanya menjadi ukuran. Walaupun boleh berubah. Okey, boleh faham? Bulan sebelumnya menjadi ukuran, walaupun kalau kita tanya, kalau orang tanya, dah mungkin tak pada bulan berikutnya yang jadi istihadah saat itu berbeza dengan bulan sebelumnya? Mungkin. Tetapi oleh kerana hadis sebelum daripada ni, Rasulullah suruh melihat kepada bulan yang sebelum daripada bulan istihadah, maka kata ulama, bulan yang sebelum daripada bulan istihadah perlu menjadi ukuran. Walaupun ia mungkin berubah. Okey, jelas Ya, memang hanya perlu merujuk kepada bulan sebelumnya. Cuba tengok dalam perbahasan al-mu'tadah ghairul mumayyizah. Hak yang ingat kadar dan waktu. Dia kena tengok kepada perbahasan mu'tadah ghairul mumayyizah, hak yang ingat kadar dan waktu. Maka dia perlu ambil bulan hak yang sebelum daripadanya. Bulan sebelum daripadanya. Sebab dia ambil bulan sebelum daripadanya, alasan dia mari belaka. Alasan naqli dengan alasan aqli dia mari belaka. Sebelum daripada ni. Baik. Katanya, la a'lamu ibtida'aha. Tapi wa a'lamu anni fil yaumil awwali tahir. Dan aku tahu bahawasanya aku pada hari yang pertama suci.
Okey, tengok kita kena faham contoh dia. Kita tengok ada contohnya. Ustazah Ummu Atirah memang hak yang sebelum ni memang ada 3 pandangan. Tapi dalam masalah tafari' ataupun tafri' cabang pecahan-pecahan, dia mesti kena berdasarkan di atas pandangan mu'tamad. Maksudnya kita kena letak atas pandangan mu'tamad dah. Okey, baru kita tidak sesat masalah. Tidak jadi pening lah. Kita kena ambil pandangan mu'tamad sebab semua tafari' di atas al-mu'tamad. Okey, wallahu a'lam. Okey, kita tengok contoh dia buat bagi contoh. Seorang perempuan ni datang darah lebih daripada 15 hari. Satu sifat saja darah. Lepas tu kita kata awak tengoklah adat awak sebelum daripada kadar dan waktu. Dia kata hamba dah ingat. Dah ingat warna tu. Dah ingat adalah lebih tepat. Okey, saya nak tanya, biasanya daur awak ataupun daur awak pada bulan lepas, maksudnya biasa berlaku haid dan suci dalam tempoh berapa hari? Dia kata biasa dalam tempoh sebulan sokmo. Okey, okey, cukup satu syarat. Daripada satu sebulan. Cuba ingat molek. Ingat molek. Oh, saya ingat haid saya 5 hari. Okey, 5 hari. Lepas tu 5 hari tu awak ingat tak duduk dalam kawasan mana? Oh, saya ingat awak lepas-lepas dah duduk dalam tempoh 10 hari yang pertama. Jadi bermakna hari yang ke-11 sampai ke hari yang ke-30 adalah suci secara yakin. Okey, selagi saya nak tahu selagi. Awak ingat tak? Hari pertama mana? Dalam contoh ni dia kata, saya ingat hari pertama saya suci. Hari pertama daripada bulan tersebut. Saya suci. Oh, awak suci. Jadi bermakna hari pertama awak suci. Hari kedua tak tahulah. Daripada hari kedua hingga hari ke-10 tu saya dah ingat dah lah. Jadi bermakna hari ke-11 sampai ke hari yang ke-30, lepas tu yakin suci. Hari pertama yakin suci. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita nak tengok pula hak mana yakin haid. Yakin haid adalah hari yang ke-6. Kerana kat mana-mana pun hari yang ke-6 tidak boleh lepas. Dan boleh tengok hak yang dibuat oleh Dr. Syamsiah. Dr. Syamsiah ada puh mareng hak yang dia buat. Jazakallahu anna khaira. Baik, boleh tengok lagu mana hak yang dia buat. Dan sebelum daripada ni pun dalam buku hak yang ana terjemah tu, Ustaz Abdul Hakim Uthman dia ada buat jugalah. Dia ada buat juga bagaimana cara nak kira. Rasanya dia buat ana pun lupa dah ingat dah dia buat ke tak. Jadi ataupun nak mudah tengok Om Mareng lah, tengok Om Mareng hak yang Dr. Syamsiah buat. Baik. Lagu mana nak nampak hari yang ke-6, nak nampak hari yang ke-6 tu dia haid secara yakin. Tengok dalam hak yang Mareng ada Dr. Syamsiah buat. Cuma ana tak sempat nak jawab soalan Mareng. Nak tengok dah soalan. Kata tak dang. Kalau dang nak jawab je. Baik. Katanya fasadis haidun biyaqin, maka hari yang ke-6 tu haid secara yakin. Okey, boleh faham. Kita nak mudah nak tahu haid secara yakin gini. Sebab ia kan daripada hari yang kedua Fendi hingga hari yang ke-10 kan. Kita ambil daripada hari kedua 5 hari jatuh mana? 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh. Lepas tu kita ambil daripada hari ke-10. 5 ke bawah. Okey. 10, 9, 8, 7, 6. Jadi bermakna 6 kat mana-mana pun kena haid. Tapi selain daripada 6, mungkin haid, mungkin tidak. Faham? Hari ke-7 mungkin haid, mungkin tidak. Sebab kalau haid bermula pada hari kedua, dia akan berhenti pada hari yang ke-6 sebab 5 hari je. Hari ke-7 bukan haid. Tapi kat mana-mana pun 6 mesti kena. Sebab kalau kita ambil, tengok 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 5 hari kan? 10, 9, 8, 7, 6. Jadi kat mana 6 memang kena. Jadi bermakna 6 yakin haid. Okey je lah. Kalau dia buat contoh. Hamba ingatlah hari pertama hamba suci. Lepas tu haid hamba 4 hari. Dalam
lingkungan 10 hari yang pertama daripada awal bulan. Hak lepas dah lah. Oh, jadi kalau gitu tak ada lah hit secara yakin. Betul tak gitu? Sebab kalau kita tengok, kalau hit mari yang kedua, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu 4 hari kan? 10, 9, 8, 7. Jadi tak ada hit secara yakin. Tapi kalau dia kata hit hamba nari. Jadi kita tengok lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu, nari kan? Lepas tu, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Betul? Betul tak itu? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, start daripada 5, 6, 7. Hak ni 3 hari ni hit secara yakin. Betul tak? Hak ni dah lepas dah. Kalau dia kata 7 hari. 7 hari daripada hari yang kedua hingga hari yang ke-10. Kita kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Lepas tu kita ambil daripada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi daripada 4 sehingga 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5 hari hit secara yakin. Kalau dia kata 3 hari, hit hamba daripada hari ke-2 hingga hari ke-10. 2 hari je. Tak tahu kat mana se. Maka tidak ada hit secara yakin. Kalau sehari, tidak ada hit secara yakin. Faham? Kena kira ni. Kalau 5 hari, hari ke-6 hit secara yakin. Kalau 6 hari, bukan hari ke-6. Saja. Okey, boleh fahamkan cara kira kan? Mudah je. Cara kira nak mudah gitulah. Ambil daripada awal, lepas tu ambil daripada akhir. Tengok mana hak yang tepat bertembung. Hak yang maksudnya kena belaka. Mana hak tepat, hak kena belaka. Hak tepat kena belaka tu dipanggil hit secara yakin. Okey, habis. Hak ni mudah je. Fasadis haidun biyaqin wal awwalu tuhurun biyaqin. Dan hari yang pertama adalah suci dengan yakin kal 20 al-akhirain. Ataupun kal 20 al-akhirin. Ataupun bukan kal 20. Sebab dia kata al-akhirain, kena kata kal 'asharaini. Ataupun kal 20 boleh. Kal 20 al-akhirain, seperti 20 yang akhir kedua-duanya. Ini sebuah pada 10 10. Kita buat sifat al-akhirain. Seperti 20 yang akhir. Baik. Kal 20 al-akhirain, seperti 20 hak yang akhir kedua-duanya. Kan kita ada 10 awal, 10 tengah, 10 akhir kan. Jadi 20 akhir tu maksudnya 10 yang kedua dan 10 yang ketiga. Sebab hak yang duduk berlaku saat itu, masalah saat itu 10 yang pertama. Faham tak Fendi? 10 yang pertama kan, jadi 10 yang kedua, 10 yang ketiga tu dipanggil dia al-20 al-akhirain. Hak tu suci. Betul tak gitu? Sebab dia kata daur dia adalah sebulan. Penghujungnya hari yang ke-10. Jadi bermakna hari ke-11 hingga hari yang ke-30 yakin suci. Hari pertama yakin suci. Hari ke-6 yakin hik. Maka mana-mana tempat hak yang yakin hik, yakin suci, dia mengambil hukum hak yang yakin. Sebab di kebawah dah wa in hafizta syai'an falil yaqini hukmu. Wathani, dan hari yang kedua, ila akhiril khamis, hingga kepada penghujung hari yang kelima. Muhtamilul lil haidhi wat tuhri. Ihtimal haid dan suci. Tidak begitu. Tapi dan di situ tidak ada ihtimal inqita'. Jadi bermakna di situ dihukumkan sebagai tuhran haidan mashkukan fi. Wasabi' ila akhiril ashir, dan hari yang ke-7 hingga kepada penghujung hari yang ke-10. Ustazah Syamsyah kata, kalau haid 6 hari, haid yang diyakini 2 hari je kan, bukan 3 hari. Itu hari ke-5 Tadi Ustaz sebut 3 hari yang diyakini. Ke saya salah dengar? Mungkin hamba salah sebut. Kena kira mula. Okey, nak tahu 3 hari ke 2 hari ke, kita kira. Okey, 2. Kalau misalnya haid dia 6 hari kan, nak tengok berapa hari haid secara yakin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu kan? Okey. Sampai hari ke-7 kan? Sampai hari ke-7 kan? 6 hari kan? Lepas tu kita ambil 10 pula. 10, 9, 8, 7, 6,
5. Berapa hari tadi? 5, 6, 7. 3 hari. Haid yang diyakini 2 hari je kan, bukan 3 hari. Kira sekali lagi ya. Kita ambil daripada hari yang kedua. Ambil daripada hari yang kedua. Dia kata nari kan? Nari. Okey, 2. Sebab hari pertama suci dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Jadi 7 berarti ya. Kalau hari yang kedua, penghujung dia 7. Okey. Betul. Kita ambil 6 hari daripada 10 pula. 10, 9, 8, 7. Okey, 7 kena. 7 mesti kena. Dah lepas 7 kan? 6 kena. 5 kena. Jadi bermakna 3 hari. Jadi 5, 6, 7 pasti kena. Betul tak gitu? Jadi kalau haid dia, sebab dia sekarang ni, kalau 6 hari, dia penghujung dia, maksudnya, hak boleh kita ihtimal lah sekali boleh datang haid dia adalah pada hari yang kelima. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tidak mungkin bermula pada hari yang ke-6. Betul tak gitu? 5 hak lah sekali boleh kita kata dia boleh datang haid kan? Permulaan haid dia kan? Hari yang kelima. Okey, jadi apabila hari yang kelima, kita ambil 6 hari, 2, 3, 4, okey, 5 mesti kena. 6 mesti kena. 7 mesti kena. Jadi 3 hari. 3 hari ya, bukan 2 hari. Okey. Tak. Assalamualaikum Ustaz, kalau sekiranya seorang perempuan tu koma dekat 3 bulan, kemudian setelah dia sedar dia lupa kadar haid, adakah dia dianggap mutahayyirah? Anas salah matematik 8 SPM. Lemah tak mau. Apa tak ada SPM tu? Allah Rabbi. Gurau je tu. Assalamualaikum Ustaz, kalau sekiranya seorang perempuan tu koma dekat 3 bulan, kemudian setelah dia sedar dia lupa kadar haid, adakah dia dianggap mutahayyirah? Dia koma 3 bulan, lepas tu dia pun sedar daripada koma, lepas tu dia lupa kadar haid sebelum daripada ni, adakah terus dianggap mutahayyirah? Tidak. Dia mutahayyirah ni dia merujuk kepada seorang perempuan yang darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Jadi kalau dia koma, lepas tu dia sedar daripada koma, dia tengok ada darah haid. Tapi darah haid dia tidak lebih daripada 15 hari. Jadi bukan mutahayyirah. Mutahayyirah adalah khusus untuk perempuan yang darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Okey, satu. Yang keduanya, darah tersebut satu sifat. Okey, satu sifat. Jadi bermakna kalau darah saat itu ada beberapa sifat, maka mungkin kemungkinan besarnya dia bukan mutahayyirah. Kerana hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah. Okey, boleh faham? Jelas kan? Jadi sebenarnya nak jadi mutahayyirah ni adalah perkara hak yang sangat maksudnya bukanlah perkara hak yang mudah lah nak letak sampai ke mutahayyirah ni. Letak sampai mutahayyirah ni bukan perkara mudah lah. Dan kita kalau orang tanya kita akan rela sampai ke bekok kepala untuk fikir masalah dia, tak mungkin dia jatuh dalam mutahayyirah. Tu dia faham. Dan ni bukan ana kata reka cerita tak, memang benda sungguh. Ada seorang orang puang tu dia ada gangguan. Orang-orang kampung ni semaya lah, dia ada gangguan. Jadi dia cerita pendek cerita. Kebetulan masa tu baru ana duduk sini. Jadi ana tak apa nak kenal lagi orang sekitar ni, baru duduk sini. Lepas tu ada beberapa orang hak yang pernah ikut daurah ana. Jadi dia sekali dengan dia dipanggil rakan usrah lah. Dia kata pergi jumpa dengan ana lah. Dia panggil Syekh Hanafi. Pergi jumpa dengan Syekh Hanafiah lah. Baik. Lepas tu dia pun mari dia pun tanya. Tanya bab istihadah dia. Dia ada gangguan memang cukup teruk lah. Sampai ke dia nak tidur siang hari pun takut. Sebab tidur siang hari akan bermimpi ada lembaga hak yang mari bersetubuh dengan dia. Ni benda hak yang bukan reka cerita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahumma afi mubtalana. Baik. Jadi siapa ke haid dia bermasalah. Dan hak yang teruknya kuat sangat was-was dia, gangguan tak tahu lalu ke mana. Tapi macam-macam berubat dah. Dia berubat macam-macam dah. Siapa kau nak semayang tu, nak sudah tu kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang sejam. Nak baca. Nangis kadang-kadang dia semayang. Itu dia cerita. Tapi anda tak ceritalah nama siapa. Siapa tu anda tak ceritalah. Kalau anda cerita kenal lalu dah. Tapi malah nak cerita.
Baik, jadi apabila dia tanya, memang cukup masalah. Lepas tu dia pula kabur, dia ada orang puang ni, dia pandai kabur. Dia pandai kabur. Ada orang puang tak pandai kabur. Tak reti nak kabur masalah dia. Tapi dia mari dengan suami dia. Bukan dia mari seorang kita tak layan lah. Mari dengan suami dia. Jadi kita bertanya jadi kita rela bekok kepala untuk menyelesaikan masalah dia agar dia saat itu terkeluar daripada mutahayyirah. Gitu. Jadi mutahayyirah ni bukan benda yang mudah lah. Baik. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi ya? Jadi soalan saat ni tu jelas dah. Soalan saat ni tak semesti perempuan yang lupa kadar dia, adat dia sebelum daripada ni terus dihukumkan dia mutahayyirah. Sebab mutahayyirah ni dia ada benda syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. والثاني إلى آخر الخامس محتمل الحيض والطهر والسابع dan hari yang ketujuh ila akhiril ashir hingga kepada akhir hari yang ke-10, penghujung hari yang ke-10, muhtamilul lahuma batu walil inqita', ihtimal bagi keduanya dan ihtimal inqita'. Kata khairatul hisan, tak boleh nak ikuti internet slow. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan. Saya nak tanya jelas Ustaz, saya pernah baca dalam grup Telegram ada admin dalam tu tulis mutahayyirah ni dikira sembuh bila dia suci selama 15 hari. Ustaz tahu tak kitab mana ada sebut macam tu? Wallahu a'lam. Mana kena kaji semula. Kena tengok semula. Wallahu a'lam. Jadi memang kita penuntut ilmu, kita tidak memadai orang tu kabur, orang ni kabur. Kita tidak memadai. Kita mesti nak rujukan. Kita tidak memadai orang tu kata gini, orang ni kata gini. Melainkan benda orang tu kata saat itu benda yang bertepatan dengan pengetahuan kita melalui kita belajar. Okey, tak apa kita terima. Tetapi apabila bercanggah dengan apa yang kita belajar ataupun kita tidak pernah jumpa benda tu, mesti kita nak rujukan. Gitu penuntut ilmu. Dan sebenarnya ini adalah perkara yang normal lah bagi penuntut ilmu kalau tanya soalan-soalan gini. Tanya soalan gini memang normal. Sebab dia admin grup hit ini, dia biasanya orang pandai dah lah. Dia bukan orang tak pandai. Jadi manakala ahli yang duduk dalam grup tersebut, orang pandai juga. Jadi masih lagi tak puas hati, naklah kitab sebagai rujukan. Baik, wallahu alam. Nanti kalau anda jumpa anak kabur, anda tak pernah jumpa lagi lah kitab yang menyebut hal tersebut. Wallahu alam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya tambih. Qala al-ashab, telah berkata oleh ashab Asy-Syafi'i. Ashab Asy-Syafi'i maksudnya ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Ulama-ulama bukan kita, ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Qala al-ashab, telah berkata oleh al-ashab, melainkan kalau kita saat itu adalah seorang ulama ataupun pakar dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita tahu usul, kita tahu furu', kita tahu khilaf, kita tahu aqwal asy-Syafi'i, wujuh al-ashab, kita tahu belaka, maka boleh kita termasuk dalam kategori al-ashab. Baik. Qala al-ashab, telah berkata al-ashab, yakni ashab asy-Syafi'i. Sebab anda ingat guru anda Dr. Hasan Hito. Dia Dr. Hasan Hito. Antara maksudnya ulama baru yang pakar dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia ngajar dia kata qala ashabuna. Dia kata gitu samalah. Ana Dr. Hasan Hito ni ana pernah habis kitab, belajar kitab dengan dia, habis kitab Al-Khulasah fi usulil fiqh. Tu start daripada awal sampai kaki lah. Start daripada awal sampai kaki. Ana dah ambil kitab tu dengan dia. Sebab dia tak duduk di Syria, dia asal Syria, dia tak duduk di Syria, dia duduk luar. Sebab dia tak duduk di Syria tu bunyi-bunyi orang kata lah, mana pun bunyi dengar ujung linga kau. Dia jenis keras sikit.
Kerah maksudnya lantang. Lantang dengan kerajaan sana kok payah sikit. Cuma biasanya dalam setahun tu dia ada balik lah. Dia ada balik. Apabila dia balik, maka orang buka ruang untuk dia. Masa tu, di masa dia balik tu, tahun tu dia balik, dia buat majlis di Jami' Taubah. Masjid At-Taubah. Lepas tu dia buat di Ghurfah Al-Ghazali di Masjid Bani Umayyah. Dia panggil ada bilik Imam Ghazali, yang tempat Imam Ghazali karang kitab Ihya Ulumuddin di Masjid Bani Umayyah, Masjid Jami' Umawi di Dimashq. Biasa bilik itu tertutup lah, kunci. Tapi apabila dia balik, dia buka untuk dia. Jadi dia buat majlis di situ. Baik, anda dah ikutlah pengajian dia. Dia biasa kalau mengajar, dia kata qala ashabuna. Dia sebutlah. Dia tak apalah, dia ahli. Baik. Katanya tambih, qala al-ashab, telah berkata oleh ashab, yakni ashab Asy-Syafi'i, ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, sama ada dia sempat dengan Imam Syafi'i ataupun tidak, tak kiralah. Kata Khatib Asy-Syirbini, qala al-ashab innal hafizata lil qadri innama takhruju 'an at-tahayyur al-mutlaq idza hafizat qadra ad-dawri wa ibtida'ahu wa qadra al-hayd kama mathalna. Sesungguhnya al-hafizah lil qadr, sesungguhnya keluarlah ia daripada tahayyur mutlaq. Tahayyur adalah masdar. Mutahayyirah adalah isim fa'il. Tahayyur, kebingungan, al-mutlaq, yang mutlaq. Kan kita asalnya mutahayyirah mutlaqah. Sebab dah ingat kadar dan waktu. Cuma dapat keluar daripada tahayyur mutlaq apabila diingat kadar saja ataupun waktu saja. Maka perempuan yang ingat kadar, dia keluar daripada tahayyur mutlaq, tidak dinamakan dia mutahayyirah mutlaqah idza hafizat qadra ad-daur, apabila dia ingat kadar daur dia. Okey, satu. Yang contoh atas tadi tu kadar daur dia sebulan. Lepas tu wabtida'u, dan permulaan daur dia. Bila permulaan daur dia? Kalau permulaan daur dia pun dia ingat, tak jadi kok. Sebab tu contohkan ni, aku hari yang pertama aku ingat aku suci. Tengok. Sebab mana dia buat contoh? Aku hari pertama aku ingat aku suci. Sebab nak wijelah bila kau permulaan daur dia. Okey, boleh faham? Dia kena tahu juga permulaan daur dia. Lepas tu wa qadral haid, dan qadar haid. Kama mathalna, seperti mana yang telah kami buat contoh. Baik. Falau qalat, maka jikalau berkata ia, haidhi khamsah, haidku 5 hari. Dia kata haid aku 5 hari. Wa adlaltuha fi dauri, dan dia adlaltuha ni maksudnya aku nak tahu lah. Aku nak tahu lah 5 hari saat ni tu duduk mana. Tu wa adlaltuha fi dauri. Okey, katakanlah daur dia 30 hari. Haid dia 5 hari. Haid dia 5 hari, daur dia 30 hari. Tapi 5 hari tu nak tahu dalam 30 hari tu lah. Itu makna adlaltuha fi dauri. 5 hari saat itu dia berada dalam daur aku, tapi aku tidak tahu di mana tempat dia. Wala a'rifu ghaira dhalik, aku tidak tahu selain daripada tu. Itu je aku tahu. Daur aku haid dan suci berlaku dalam tempoh 30 hari. Dan haid aku lepas dah 5 hari. Tapi 5 hari saat itu dalam lingkungan, dalam mungkin awal bulan, mungkin tengah bulan, mungkin akhir bulan. Okey, kalau kita tengok pada zahirnya, dia ingatlah kadar dia 5 hari. Tak gitu. Dia ingat kadar dia berapa hari? 5 hari. Dia ingat kadar dia 5 hari. Tengok. Pegang. Tak diam. Jangan ganggu. Dia ingat kadar dia berapa hari? 5 hari. Tetapi muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana tidak cukup syarat. Sebab mesti kena syarat, dia kena ingat kadar daur permulaannya dan kadar haid. Mesti kena 3 perkara ni. Tapi hak ni dia hanya ingat daur dia dan kadar. Permulaan dia tak ingat. Tak gitu. Kan dia kata haid dia 5 hari. Okey, tu kadar. Dan adlaltuha fi dauri wala a'rifu ghaira dhalik, jadi bermakna kadar daur dia ingat, kadar haid dia ingat, permulaan je dia tidak ingat. Permulaan daur tu bila. Maka fala faidata fi hifdhiha, maka tidak ada faedah pada ingat dia saat itu. Ingat kadar tak ada faedah sikit pun. Maksudnya tidak ada faedah ni, maksudnya tidak dapat mengeluarkan dia
daripada, tidak dapat mengeluarkan dia daripada benda tahayyur mutlak. Sebab benda ihtimalil haidhi wa tuhri wal inqita'i fi kulli zaman. Kerana ihtimal haid dan suci dan inqita' pada setiap zaman. Hak ni bukan nama Usama, hak ni nama Ahmad Hasan. Hak ni tak hidup diam ni. Tengok. Katanya fala faidata fi hifdhiha li ihtimalil haidhi wat tuhri wal inqita'i fi kulli zaman, pada setiap zaman. Ada ihtimal belakang. Jadi tak ada faedah kau. Maksud tak ada faedah, tidak mengeluarkan dia daripada tahayyur mutlak. Tetap dia dinamakan mutahayyirah mutlaqah. Maka wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat setiap waktu. Wa kadza, dan seperti ini, lau qalat, sekiranya dia berkata, haidhi khamsatun, haidku 5 hari, wa dauri 30, daurku 30. Betul dah. Tapi wala a'rifu ibtida'ahu, aku tidak mengetahui permulaannya. Sama juga. Tak ada faedah kau. Sebab permulaan tak tahu. Jadi bermakna setiap waktu tu ihtimal haid, ihtimal suci dan ihtimal inqita'. Amin amin. Jazakumullahu khairah. Katanya, mana pula Naam. Wa kadza law qalat haidhi khamsatun, dan seperti ini juga kalau dia kata haid dia 5 hari, wa ibtida'uhu yaumu kadza, dan permulaannya hari kadza, hari sekian-sekian, tapi wala a'rifu qadra dauri, tapi aku tidak tahu kadar daurku. Tak jadi kau. Sebab mungkin daur dia 30 hari, mungkin kurang daripada 30 hari, mungkin lebih daripada 30 hari. Maka tak jadi juga. Sebab dia sudah ada ihtimal haid, suci, inqita' setiap waktu. Tidak gitu? Ada ihtimal haid dan suci setiap waktu. Tak jadi juga. Maksudnya tetap dia ni dinamakan sebagai mutahayyirah mutlaqah. Naam. Law samat Ramadan wa kana haidha 5 fi 30 fayasihhu laha 25. Tapi dalam masalah puasa jadi berubahlah. Masalah mutahayyirah mutlaqah dulu, hak yang yakin sah puasa dia hanya sebanyak 14 hari. Kalau dia puasa 30 hari. Tapi bagi perempuan ni, walaupun dia mengambil hukum mutahayyirah, tetapi puasa dia sah sebanyak 25 hari. Sebab dia kata haid dia berapa hari? 5 hari. Jadi haid puasa dia sah sebanyak berapa hari? 25 hari. Situ je beza dia. Tu dia nak katakan ni. Ya, law samat Ramadan, jika dia berpuasa Ramadan, wa kana haidha 5 fi 30, adalah haidnya 5 hari pada 30, fayasihhu laha 25, maka sah baginya berapa? 25 hari. Ni yang bezanya dengan mutahayyirah mutlaqah yang kita bincang sebelum daripada ni. Tapi in alimat anna haidha kana yabtadi'uha fil lail, kalau dia tahu haid dia mula pada malam hari. Faham? Tapi kalau haid dia mula pada siang hari, jadi bermakna hak yang sah adalah 24 hari saja. Betul tak gitu? Lepas tu wa kana ramadhanu tamman, dan Ramadan tu sempurna, cukup 30 hari. Tapi fa in alimat, maka jika dia tahu annahu kana yabtadi'uha, haid dia mula bin nahar, pada siang hari, au syakat atau syak, malam ke siang, maka hasala laha 24 yauman, hasil baginya 24 hari. Betul tak gitu? Ingat dah lepas jadi kalau siang hari, jadi bermakna ia mungkin berlaku dalam tempoh 26. Yang dalam tempoh 6 hari. Kan dia haid dia 5 hari kan. Kalau berlaku pada siang hari, mungkin berlaku dalam tempoh 6 hari. Betul tak gitu? Jadi hak yang baki lagi 24 hari. Jadi hak yang 24 hari dia sah. Maka hak yang wajib dia kena qada sebanyak 5 hari sahaja. Ataupun 6 hari. Antara dua tu kan. Maka wa taqdil khamsata fi 11 yauman, dan dia kena qada 5 hari dalam 11 hari. 5 hari dia boleh qada dalam 11 hari. Mudah je ni. 5 hari tu dia boleh qada dalam 11 hari. 5 hari dia boleh qada dalam berapa hari? Dalam 11 hari. Sebab kalau dia qada 5 hari dalam 11 hari, pasti ada 5 hari sah. Sebab 5 hari je yang masalah. Jadi 5 hari mungkin sebanyak-banyak berlaku 5 hari dalam tempoh 6 hari. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Sebanyak-banyak haid mungkin berlaku dalam tempoh 6 hari. Faham? Lepas tu tambah 5 hari jadi 11 hari.
Kalau dia puasa 11 hari, pasti akan yakin sah 5 hari. Mudah jawab ni. Okey, boleh faham. Jadi kena qada sebanyak 5 hari dalam tempoh 11 hari. Naqalahu fil majmu' anil ashab, telah menaqal akan perkara tersebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' daripada al-ashab Asy-Syafi'i. Jadi Imam Nawawi sebutlah benda ni dalam kitab Majmu'. Dan insya-Allah wathani ila akhiril khamis, tak perlu mandi kan, cukup berwuduk. Ya betul. Kena cukup berwuduk sahaja. Sebab dia hak yang wajib mandi ketika ada ihtimal inqita'. Dia ihtimal inqita' ialah bermula pada hari yang ke-7 hingga hari yang ke-10. Hak tu hak yang wajib mandi. Sebab tu dia kata tengok atas tu, wa in ihtamala inqita'an wajaba al-ghuslu li kulli fard. Baik. Kena mandi setiap fardu sebab ada ihtimal. Betul. Fatahallahu alaik, fatahallahu alaikum. Wa barakallahu fi ulubikum. Baik. Mana lagi ya? Okey, walau qalat. Kita berhenti sini dulu . Jadi hak tadi naqalahu fil majmu' anil ashab. Jadi ada beberapa orang sahabat kita, dia minta kita baca lepas daripada ni, kita baca kitab Majmu'. Jadi kalau kita baca kitab Majmu', memang kira kita menjadi rujukan asas lah dalam bab haid, istihadah dan nifas. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab Majmu' menjadi rujukan asas. Siapa pun hak yang nak karang, hak yang baru ke hak lama ke, kitab Majmu' adalah menjadi rujukan. Kitab Majmu' menjadi rujukan. Cuma kitab Majmu' ni, dalam kitab Majmu' dia perbincangan bukan hanya fiqh, perbincangan lughah, perbincangan hadis. Itu dalam kitab Majmu'. Jadi kitab Majmu' ni perbincangan lughah, perbincangan hadis, perbincangan khilaf, lepas tu dalil, dibincang belaka. Lepas tu mengkritik pandangan hak yang berbeza. Jadi memang merangkumilah. Kitab Majmu' merangkumi. Dan dalam kitab Majmu' semua permasalahan yang berlaku kepada perempuan ada belaka dalam kitab Majmu'. Cuma bagi orang yang haziq ataupun tidak, huzzaq, orang mahir ataupun tidak, nak tahu. Sebab dia, Imam Nawawi sebut pada permulaan bab haid dalam kitab Majmu', dia kata benda dalam kitab Majmu' ni aku akan sebut semua permasalahan sama ada secara nas ataupun secara istinbat. Maksudnya apa juga hak yang berlaku dalam permasalahan istihadah ke haid ke, tak kira lagu mana pun, dalam kitab Majmu' ada penyelesaiannya. Cuma bagi orang hak yang ittila' dia wasi', lepas tu dia adalah orang hak yang mahir, dia akan jumpa mana tempat dia. Jadi hak yang nak jumpa tempat mana perbincangan masalah ni, permasalahan ni, hak itulah hak yang perlu kepada kena bersahabatlah dengan kitab Majmu', kena duduk dengan dia semua. Wallahu a'lam. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada esok kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.